بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, ataupun nama asalnya adalah Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, yaitu sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pokok-pokok ataupun asas-asas Islam dan juga kaedah-kaedah hukum yang meliputi pelbagai aspek, ya, sama ada dari sudut akidah, dari sudut ibadah, dari sudut akhlak, dari sudut muamalah, ya, yang semuanya boleh kita simpulkan datang daripada dua jurusan, ya, iaitu yang berkaitan dengan dua pokok utama seorang insan, iaitu kewajipannya ketika dia hidup di dunia ini sebagai seorang muslim, iaitu menegakkan hablum minallah wa hablum minan nas, iaitu dia menjaga tali perhubungannya dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama dia, ya, menunaikan hak-hak sesama manusia, iaitu tali ikatannya dengan sesama manusia, ya, sebagaimana yang telah digariskan oleh syariat. Sungguh kitab Arba'in ini memuatkan, ya, perkara-perkara pokok yang melibatkan dua perkara itu, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, seorang ulama, ya, yang telah kita bicarakan tentang, ya, pribadinya pada beberapa pertemuan sebelum kita memasuki dan mengambil faedah daripada, ya, Arba'in ini. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, di antara kitabnya yang terkenal adalah kitab, ya, yang ringkas yang mengandungi 42 hadis, iaitu Arba'in An-Nawawiyah, ya, An-Nawawiyah, iaitu di mana Imam Nawawi rahimahullah adalah seorang ulama yang berada pada kurun ke-7, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam usianya yang masih muda sekitar 45 tahun. Baik, pada pagi ini kita akan masuk, ya, kepada hadis yang ketiga, iaitu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga adalah, ya, lanjutan daripada hadis yang kedua. Itu baik, al-hadis tsalits. Mari kita baca hadis ini. Yang lain mendengar dan baca dalam hati. Tengok hadis yang ketiga. Al-hadis tsalits. Dah, berfaedah dah tengok. Baik. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin
syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, hadis ini hadis yang pendek, mudah untuk dihafal, yang merupakan hadis yang ketiga dalam urutan 42 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, iaitu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Ya. Apa 5 perkara itu? Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu persaksian bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu yang pertama, bangunan Islam. Yang kedua adalah yaitu wa iqamis solah, mendirikan solat, menegakkan solat. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Faham? Rajihah, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat yaitu wa hajjil bait, ya, wa hajjil baiti, yaitu melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima yaitu wasaumu wasaumi Ramadan, yaitu berpuasa, ya, di bulan Ramadan. Baik, jelas tak hadis ni? Terlalu jelas, ya, terlalu jelas, sangat jelas. Baik, mari kita lihat, ya, huraian secara global dulu. Yang ni kena catat. Ni fawaid dia. Kalau kita lihat hadis ini, sebenarnya dia merupakan sebahagian daripada hadis yang kedua. Hadis yang kedua iaitu tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Dan kita lihat hadis ini ada sedikit perbezaan dari sudut urutan susunan. Kalau hadis yang kedua, ketika mana Nabi SAW ditanya tentang, ya Muhammad akhbirni anil Islam, Jibril alaihissalam bertanya pada Nabi SAW, ya Muhammad, bagi tahu aku tentang Islam. Nabi SAW menjawab. Cuba kita compare ni, banding dengan hadis yang ketiga, ya, iaitu al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ni sama. Compare tengok, sama. Apa yang beza? Ya. Wa anna, kemudian wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Kat mana beza? Urutannya mana tak sama? Yang pertama sama tak? Sama, syahadah. Yang kedua sama tak? Sama, solat. Yang ketiga sama tak? Sama, zakat. Yang keempat tak sama. Dalam hadis yang ketiga didahulukan haji, baru datang puasa. Tapi dalam hadis yang kedua didahulukan apa? Puasa daripada haji. Tu susunan. Ya, tapi maksud sama. Ya, maksud sama. Cuma para ulama akan menjelaskan dari sudut susunan tu, maksudnya dari sudut disyariatkan ibadah tu. Ya, sebab hal yang berkaitan dengan kewajipan seorang Muslim yang kita namakan sebagai rukun Islam ni disyariatkan mengikut waktu yang berbeza-beza. Ada di antaranya yang sangat berdekatan. Tapi kesimpulannya adalah iaitu perintah solat Allah wajibkan kepada umat Islam, iaitu para sahabat Nabi SAW dan Rasulullah sebelum Nabi SAW berhijrah.
Maknanya berada di bumi Mekah lagi, iaitu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Adapun baki yang 4 ini, ya semuanya, ya Allah Ta'ala perintahkan setelah Nabi SAW berhijrah di bumi Madinah. Masih di awal lagi. Contoh, ya, puasa dan zakat pada tahun kedua hijrah. Ya, puasa. Sebab macam mana nak ingat dia? Iaitu pada peperangan Badar. Badar tu berlaku pada tahun kedua hijrah, pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan apa syariat dia? Dua datang sekaligus, betul kan? Iaitu puasa dan zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Baik. Ya. Kemudian ya, datanglah haji. Haji ada beberapa pendapat. Ya, ada kata tahun ke-5 hijrah, tahun ke-6 hijrah dan begitulah seterusnya. Tapi haji adalah yang terakhir disyariatkan. Dan Nabi SAW ketika syariat haji diturunkan, Nabi SAW bercita-cita pergi untuk menunaikan haji, tapi dihalang. Maka selepas itu terberailah perjanjian Hudaybiyah, haji yang tertangguh. Jadi Nabi SAW tunaikan haji pada tahun ke-10 atau ke-11, ya, sebelum Nabi SAW wafat. Tapi sebelum itu haji pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka mendahului melakukan haji. Baik. Sekarang kita akan mengambil faedahnya. Faedah yang pertama adalah perawi hadis ini adalah yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ini adalah anak kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya. Jadi tengok Imam Nawawi rahimahullah letakkan kunyah. Kunyah kepada Abdullah bin Umar siapa? Yaitu ya Abu Abdurrahman. Jadi kunyah kepada Abdullah bin Umar adalah Abu Abdurrahman. Ya. Dan Abdullah bin Umar lebih sering dikenali sebagai Ibnu Umar. Ya. Dan ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini dia adalah ya seibu dengan Hafsah bin Zainab. Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, adik-beradik satu mak. Ya. Dan dia adalah di antara sahabat Nabi SAW yang masuk Islam ketika masih kecil. Ya. Dan dia adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang termasuk daripada 4 abadilah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 4 abadilah itu siapa? Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amru al-As radhiyallahu anhum. Ini para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, ketika peperangan Tabuk dia teringin nak pergi perang, nak ikut, tapi dia masih budak. Nabi SAW tak benarkan. Bila Nabi SAW benarkan ketika dalam peperangan Khandaq, itu dia pergi perang. Jadi ini di antara salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anak dan ayah meriwayatkan hadis yang sangat agung. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat, riwayat oleh ayahnya. Hadis yang kedua, hadis yang mencakupi seluruh ajaran agama, pokok-pokoknya juga ayahnya, ya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga, anaknya. Menunjukkan apa? Anak dan ayah adalah orang yang jadi antara para penuntut ilmu. Penuntut ilmu yang hebat, mendapat ilmu daripada Nabi SAW. Ya. Jadi ini para sahabat yang menjadi contoh teladan kepada kita. Ayah dan anak dua-duanya adalah ahli ilmu. Ya, jadi fawaidnya adalah hendaklah seorang ayah mengikut sertakan anak-anaknya, ya, mendidiknya agar sentiasa melazimi majlis ilmu, agar kelak mereka menjadi orang-orang yang alim, yang memberi manfaat di mana pun mereka berada. Jangan sebaliknya, ayah saja alim, belajar ke sana kemari, mengajar ke sana kemari, tapi anak-anak dibiarkan. Akhirnya anak menjadi orang yang jahil. Sungguh ini satu perkara yang tak sepatutnya berlaku dan suatu perkara yang menyedihkan. Sehingga agama itu kealiman terhenti pada ayahnya, tidak kepada anak-anaknya. Ya, ini pesan yang sangat penting. Ya, khususnya kepada ayah yang memiliki agama, yang faham, bahkan dia mengajar ke sana kemari, tapi anaknya tidak sepertinya. Kenapa? Dia lalai dan cuai di dalam mengikut sertakan anak-anaknya dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian
Apa faedah daripada hadis ini setelah kita mengetahui tentang periwayat ini, iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Iaitu yang pertamanya, hadis ini yang diriwayatkan daripadanya menjelaskan tentang Islam. Ya. Iaitu hal yang berkaitan dengan Islam. Bunyal Islam, dan Islam itu ada bangunannya. Diumpamakan Islam itu seperti bangunan. Nabi SAW buat perumpamaan. Dan kita tahu Islam itu adalah din. Inna dina indallahil Islam. Islam itu adalah agama, ya, yang diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam itu ada ciri khas dia. Bila disebut Islam sebagai agama, ada ciri khasnya yang membezakan daripada agama-agama yang lain. Sama ada agama samawi yang telah terbatal dengan kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, atau agama-agama rekaan ciptaan manusia. Ada ciri khas dia. Iaitu ciri khasnya adalah Islam secara definisinya itu sendiri, iaitu tunduk, taat, patuh, pasrah. Ya. Itu Islam. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Ya. Adapun secara definisinya, ya, secara definisinya banyak. Dan di antara definisi yang bagus yang disebut oleh Syekh, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah wa Adillatuha. Kitab yang membincangkan 3 perkara wajib bagi seorang Muslim. Di mana ketika mana beliau rahimahullah mendefinisikan Islam, apa kata beliau rahimahullah? Catat. Al-Islamu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu maknanya apa? Secara istilah, iaitu kamu berserah diri. Ya, berserah diri. Ya. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada siapa? Full ataupun total submission, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita menyerahkan diri kita sepenuh diri? Ya, iaitu dengan mentauhidkan Allah. Sebab hak Allah Taala adalah tauhid. Apa dia tauhid? Iaitu mengesakan Allah, ya, dari sudut tauhid apa? Ar-rububiyah. Mentauhidkan Allah dari sudut al-uluhiyah. Mentauhidkan Allah dari sudut al-asma' was sifat, yang telah berlalu penjelasannya di dalam kuliah-kuliah akidah yang telah kita sampaikan. Kemudian tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Sebab itulah hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan Islam adalah ketaatan. Apa ketaatan yang akan dibuat itu banyak, tapi hadis ini menjelaskan pokok daripada segala ketaatan, iaitu terkandung padanya 5 rukun. Nanti akan datang penjelasan. Ya. Jadi ini bahagian yang pertama makna Islam, iaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya dengan taat, ya, dengan ketaatan. Dan bahagian kedua lengkap sebagai seorang Muslim, iaitu berlepas diri daripada perbuatan syirik, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri daripada perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Ya. Jadi sempurnalah pemahaman seorang terhadap makna al-Islam dinul hayah. Ya. Maka seseorang itu akan menjadi seorang Muslim yang sempurna, iaitu dia mentauhidkan Allah dan dia tidak melakukan sebarang kesyirikan. Dan sudah tentu untuk memahami Islam memerlukan belajar. Sebab itu Islam meletakkan satu prinsip yang agung kepada kita kesemuanya, iaitu talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ya, kewajipan seorang Muslim itu adalah menuntut ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu syar'i. Baik, itu fawaid yang pertama. Faedah yang kedua, Islam itu adalah ibadah. Islam adalah ibadah. Dan ibadah di dalam Islam yang paling agung adalah 5 ibadah yang disebut di dalam hadis ini. Apabila seseorang itu telah menjadi seorang Muslim, maka jatuh taklif syarak kepadanya wajib. Setelah contoh dia sebelum itu kafir, kemudian dia mengucapkan syahadah jadi seorang Muslim, maka bila masuk saja waktu zuhur, maka wajib terus dia menunaikan kewajipan yang Allah tetapkan, iaitu kewajipan harian. Ya, ada yang Allah tetapkan kewajipan itu harian, ada kewajipan itu mingguan, ada kewajipan itu bulan dalam 1 tahun, ada kewajipan iaitu bila terpenuhi syarat, dan ada kewajipan bila ada kemampuan.
Inilah 5 ibadah ini. Ya. Jadi Islam adalah ibadah. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita di dalam Al-Quran. Ya. Yaitu pokok rujukan hidup seorang muslim adalah Al-Quranul Karim. Dan penjelasannya adalah yaitu Al-Hadith. Jadi seorang muslim mesti tak boleh merenggangkan dirinya daripada 2 sumber ini. Ya, dia baca dan dia ambil faedah dengan tadabbur. Dia baca hadis, begitu juga dengan tadabbur. Ya. Dan kemudian datang para ulama memudahkan kita, menghimpunkannya. Dalam bab akidah, diambil ayat-ayat berkaitan akidah, dihuraikan, dijelaskan. Ya, satu persatu. Di dalam bab fiqah, diambil ayat-ayatnya, diambil hadis-hadisnya, dihimpunkan dalam kitab fiqah. Ya, yang sangat komprehensif. Dimulai dengan bab taharah dan seterusnya. Ya. Apa menjadi kewajiban kita? Tinggal buka, baca dan belajar. Baik. Jadi, ya, 5 iaitu ibadah Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Ya, ini pokok dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Ya, liya'budun au liyuwahhidun. Yaitu beribadah itu maksud apa? Mentauhidkan Allah. Maksudnya apa? Bila dia menunaikan ibadah tu mesti kerana Allah. Dia buat kerana Allah. Itulah yang telah kita bahas sebelum ni dalam bab hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita lihat hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga saling berkaitan. Dan hadis ini juga saling berkaitan dengan hadis yang ke depan. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kita, tugas kita sebagai seorang hamba. Jadi seorang hamba dia diatur bukan mengatur. Dan pada seorang hamba itu ada kewajipan yang wajib dia tunaikan. Iaitu sebagai apa? Untuk menunaikan hak-hak Allah. Dan di antara hak Allah yang teragung, yang terhimpun dalam hadis ini. Ya. Jadi tugas kita di dunia ini tidak ada kebebasan. Allah telah letakkan had. Jangan kita keluar daripada had ini. Bila kita keluar, kita telah terbabas. Kita jadi bebas dan terbabas. Ada aturan. Kita diatur bukan mengatur. Ya, sebab itu satu ketika Nabi SAW sedang berada di atas satu tunggangan, ya, di atas satu boncengan, atas keldai ke atas kenderaan bersama dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nanti akan datang, ya, hadis riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi bukan hadis ini. Hadis ini tak dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini. Ya, ketika dalam perjalanan itu Nabi SAW tanya, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Nabi SAW tanya, wahai Muaz, tahukah kamu apakah hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Qultu, Muaz menjawab, Muaz radhiyallahu anhu, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Sama tak ni? Kaedah yang dijawab seperti mana Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ingat tak hadis tu? Ya. Ketika Nabi SAW tanya Muaz, ya, atadri manis sa'id? Tahu tak siapa yang datang tanya tadi tu? Lalu apa kata Umar radhiyallahu anhu? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Jadi kalau kita tak tahu, jangan pandai-pandai jawab tahu. Ya, jawab seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau di zaman Nabi SAW, wallahu a'lam. Ya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini adab yang agung. Lalu jawab, kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ni ingat. Hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hamba adalah apa dia? Iaitu ya'buduhu. Beribadah kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak melakukan sebarang kesyirikan kepada Allah. Ini kan tadi definisi Islam. Itulah dia sebagai seorang muslim. Dua benda ni wajib ada pada dia. Tunaikan hak Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dua hak Allah Ta'ala yang tak boleh dikongsi oleh mana-mana makhluk. Kalau kongsi, maka dia syirik. Ya. Hak Allah hanya diibadahi. Dan hak Allah yang kedua tak boleh dia disekutukan. Ni wajib ditegakkan. Inilah dia tauhid. Ya, tauhidul ibadah dan seumpamanya. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'azziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba pula pada Allah setelah dia menunaikan hak Allah, Allah Maha Adil. Ya, Allah menegakkan keadilan.
Ya, kalau hamba menunaikan tadi hak-hak tadi, maka Allah tidak akan mengazabkannya. Ya, Allah tidak akan mengazabkannya. Ya, bagi sesiapa yang tak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Boleh faham? Jadi hadis ni adalah hadis yang sangat agung. Baik, itu faedah yang keberapa? Yang kedua. Jadi faedah yang ketiga daripada hadis ini adalah Nabi SAW menjelaskan tentang 5 pokok ibadah. 5 hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan. Ya, ini 5 hak Allah Ta'ala mutlak. Bila telah terpenuhi ketentuan-ketentuannya, wajib bagi seorang mukallaf menunaikannya. Ya, tanpa ada pilihan baginya. Tak boleh dia nak pilih. Daripada 5 ibadah ni aku nak buat satu aja. Ya. Tak boleh. Nak pilih 4 aja, satu tak nak buat. 5 nak pilih 4 aja, satu tak boleh. Dia rumus matematiknya, ya, 5 jumlah penuh, tolak mana-mana pun tetap jawapannya kosong. Tak diterima si Allah. 5 tolak 4 jadi 1. Itu matematik. Tak. Matematik sini 5 tolak 4 jadi kosong. 5 tolak 1 tetap jadi kosong. Boleh faham? Maknanya apa? Dia mesti 5 kesemuanya. Mesti buat. Bila terpenuhi syarat. Jadi 5 pokok ibadah ni adalah kewajipan seorang Muslim. Ya, apabila seorang Muslim itu telah menunaikan 5 hak ini, maka nanti dia akan mendapat perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Yaitu khusus di negeri akhirat. Allah jaga dia bagaimana? Allah jaga dia dengan dia dapat memasuki syurga Allah. Ya, di dunia barangkali nampak seolah-olah Allah tak jaga dia. Pada pandangan manusia, dia solat, dia tunaikan semua, tapi hidupnya susah. Banyak diuji dengan sakit dan sebagainya. Dari urusan dunia, tak kaya-kaya dia. Tapi itu bukan bukti ya bahawa Allah tidak menjaganya. Tapi dari sudut pandangan manusia, macam mana alim-alim tapi hidup teruk sangat ni, susah. Kena penyakit macam-macam, mati pun disebabkan oleh sakit. Mati muda pula tu. Allah jaga bukan dari sudut itu. Ya, Allah jaga mutlak nanti apa? Di negeri akhirat. Di dunia Allah jaga dari sudut apa? Allah tetap istiqomahkan kita di atas ketaatan. Mudah berbuat amal. Adapun dunia, Allah uji kita. Ya, ada orang Allah uji dengan pelbagai kesulitan, kepayahan. Untuk lihat sama ada dia tetap istiqomah menunaikan hak Allah ini, iaitu ibadah tadi. Ada orang Allah uji dengan kesenangan. Adakah dia juga tetap melakukan kewajipan ni, yang 5 ni, setelah terpenuhi syarat padanya. Dan disitulah akan berlaku tapisan. Ada orang yang gagal, ada orang yang berjaya. Tetapi nanti di negeri akhirat, bila dia telah menunaikan ini, Allah akan bagi. Semua akan dapat. Iaitu hak Allah Ta'ala. Bila kamu jaga hak Allah, Allah akan jaga kamu. Itulah nanti kita akan jumpa pada hadis yang ke-19. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajiduhu tujahaka ila akhiril hadis. Nanti akan datang penjelasannya. Sebab itu kita sebut Imam Nawawi rahimahullah ni meletakkan hadis-hadis 42 ni, dia ibarat skater puzzle. Dia interlink, interrelated, saling berhubung, saling berkait. Masya Allah, indah sekali, cerdas. Ya, bila kita sebut hadis ni, kita boleh relate dengan hadis yang lain sebab saling berkaitan. Baik, itu adalah faedahnya, yaitu kewajipan seorang Muslim menegakkan 5 pokok ibadah tanpa gagal bila terpenuhi syaratnya. Yaitu ibadah yang pertama, ini sebagai seorang Muslim, dia kena jaga, dia kena pelihara, dia kena pastikan, yaitu pengikraran dia, syahadah dia, syahadatain. Itu adalah pintu masuk dia sebagai seorang Muslim. Kalau dia sebelum itu seorang kafir. Tapi kalau dia sebagai seorang Muslim, lahir sudah menjadi seorang Muslim, hendaklah dia istiqamah menjaga kalimah ini dalam diri dia. Kalimah ini bukan hanya daripada keturunan yang dia perolehi, tetapi bukan hanya dari sudut ucapan, tetapi adalah dari sudut realisasi, pelaksanaan. Supaya namanya Muslim, nampak Islam itu dalam kehidupannya. Tidak hanya namanya Ahmad, Muhammad, Ali, Umar, Uthman, Abu Bakar, nama hebat, nama Nabi SAW, nama para sahabat Nabi SAW, tapi tak nampak dalam kehidupan kepribadian sebagai seorang hamba yang menunaikan hak kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yaitu mendirikan solat. Ya, kewajipan seorang Muslim tanpa gagal semua. Bila namanya telah, bila dia lahir sebagai seorang Muslim, bila sampai usia baligh,
Wajib dia mendirikan solat. Ini kewajipan harian dia kepada Allah. 24 hours. Divided to 5 prayer. 5 solat. Tak banyak. Allah tuntut kita untuk menunaikan 5 saja setiap hari. This is our commitment. Kita bekerja boleh. Komitmen kita berpuluh tahun sampai pencin. Panjang masanya. 8 jam at least per day bekerja. Kecuali Sabtu Ahad. Panjang tak? Dalam satu hari itu Allah minta kita hanya tunaikan 5 saja solat. Yang tak mengambil masa lama pun. Katalah kita ambil maksimum. Each solat tu 30 minit. Tu pun dah banyak sangat lah. Sebab apa? Kita ambil before and after. Qobliyah, Ba'diyah dan solat itu sendiri. Dan persiapan. 30 minit. Kali 5. 150 minit. 150 minit. Bahagi dengan 60 minit. 2 jam aja. Lebih kurang. Daripada 24 jam. Nampak tak? Allah Ta'ala itu maha adil. Bagi kelonggaran yang amat longgar. Amat luas. Only 2 hours. And then distributed throughout the days. Bukan continuous. Kalau Allah perintahkan kamu solat 5 waktu ni. Serentak. 5 sekali kamu solat. Tak kepensan kita. 17 rakaat. Ikan sulit. Tapi Allah dah bagi dah. Susun subuh 2 rakaat. Tak banyak pun bangun pagi. Bangun pagi fresh. Allah perintah 2 bukan 4. Nampak tak hikmah tu? Start slower. Start smaller. Mula sikit dulu subuh 2 rakaat. Nanti siang bekerja aktif, tenaga banyak. Makan banyak, pagi makan, tengah hari makan. Banyak tenaga. Lepas tu 4 rakaat. Banyak sikit. Kemudian tenaga masih banyak lagi. Sebab makan tengah hari prosesnya nanti hasilnya lambat lagi. Berjam-jam baru tenaga tu akan terhasil. Proses makanan keluar. Jadi protein, jadi apa? Energy. Tu. Nanti asar 4 rakaat sebab tenaga masih kuat. Siang pula tu. Nanti ada tea time pula pukul 3. Kuat. Boleh dirikan 4. Sampai ujung waktu dah letih dah. Kerja letih tadi. Balik kerja jam letih. Masuk maghrib kurang 1 rakaat. 3. Nampak tak? Itu biological lah. Islam tak terang. Tapi nampak perhatian kita. Allah bagi kita. Nampak. Cuba kita tengok tu. Atur dia. Mudah balik. Tadi daripada mudah. 4 sesuai dengan tenaga banyak. Kuat. Kemudian petang dah letih lah. Kurang 3. Kemudian nanti kuat balik sebab apa? Makan malam. Dinner time. Sama ada dia makan sebelum maghrib atau lepas maghrib. Kuat balik tenaga. Masuk lagi 4 lagi. 4 rakaat. Penutup malam. Lepas tu tidur, istirahat. Makanan yang kita makan tadi proses-proses. Tidur panjang. Tak banyak aktiviti waktu tidur. Bila bangun, untuk start, macam kita warm up lah nak berlari. Tak ada lah lari terus. Pecut. Tak, lari sikit-sikit dulu. Macam tu lah. Subuh balik 2 rakaat. Masya Allah. Tapi kenapa? Ramai tak mendirikan solat. Ini yang pelik bin ajaib. Pelik bin ajaib. Tapi tak pelik bin ajaib. Sebab apa? Allah sebut dah, solat tu berat. Berat sebab apa? Dia berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan syahadah yang pertama tadi. Tu, secara ringkas ni. Perincian ni, penjelasannya panjang. Kita bagi pokok dulu. Yang ketiganya amalannya apa? Iaitu menunaikan zakat. Zakat yang paling minima adalah zakat fitrah pada bulan Ramadan. Yang ini biasanya tidak ada orang gagal. Zakat apa lagi? Perniagaan. Zakat apa? Zakat pertanian. Macam-macam zakat. Itu dipelajari dalam bab fiqh zakat. Jadi, bila telah cukup haul, contoh, kita ada simpanan dalam EPF umpamanya. Bila pencen, kita keluarkan dia. Ataupun belum pencen, kita keluarkan. Pada akaun nombor 2. Keluar kita. Maka, hendaklah ditunaikan terlebih dulu zakat simpanan kita. Nanti contohnya, keluar EPF. Katakan 100,000 duit EPF dia. Habis dia keluar. Cukup umur. 2.5% dulu keluarkan. Daripada 1,000 pula. Daripada 100,000 tadi. Jadi 2,500. Tak banyak pun 2,500. Entah bagaimana sekolah tahfiz ke. 2,500 ke 250. 2.5 divide by 100 times 100,000. 2,500. Betul tak? Angka 20 potong 20. 100,000 kurang 20 jadi berapa? 25% dah baru 2. Tak. Kalau 100,000, kalau 25%, 25,000.
Matematik. Cuba kali sekarang. Tulis. 10,000. 100,000 tadi sebut. Ingat. 100,000. Kan 10,000. Ingat Tak, kamu bangun. 100,000. 100,000. Cukup haul nisab tu berapa lama simpan. Jadi keluarkan zakat. Baik. Kemudian yang yang keempat dalam urutan hadis ini iaitu haji. Ya, haji bila dah cukup syarat, orang kita bagi, orang Melayu bagi dah sampai seru. Tapi yang ini sulit kita sebab apa? Bergantung kepada queue daripada tabung haji. Walaupun duit kita dah cukup dah. Lama dah duduk tabung haji tu. Tapi sebab queue kita lambat, itulah dia. Ditentukan oleh pemerintah. Ya. Maka kita tunggulah aturan itu. Ya, dulu untung orang dulu. Tak payah queue-queue sebab tak ramai. Ya, tapi di zaman kita ni dah ramai. Ya, sehingga kena daftar, anak kecil-kecil lagi kena daftar. Itu pun daftar umur dah 100 tahun baru dia boleh tunaikan haji. Ya, semoga ada jalan untuk mempercepatkan ya orang-orang dapat menunaikan haji. Ya, sepatutnya orang-orang yang telah menunaikan haji itu tak perlu lagi tunaikan haji. Bagi peluang pada orang yang belum menunaikan haji. Kenapa ramai lagi? Yang muda-muda tu biar dulu. Bagi orang tua-tua dulu. Prioritinya orang 50 tahun ke atas, orang pencin tu. Bagi dia segera. Ya. Ini tak budak-budak pun dia bagi naik haji. Padahal orang tua ada lagi. Ya, bagi prioriti. Dan kita pun yang dah menunaikan haji berkali-kali, kenapa lagi kita nak pergi? Cukuplah. Ya, dengan menunaikan umrah. Walaupun memang haji itu besar ganjarannya. Tetapi ingat, ada hak orang lain yang belum tertunaikan. Ya. Kita niat nak haji lagi pun dah Allah bagi pahala. Kemudian kita niat itu tak jadi pergi haji sebab apa? Sebab khawatir mengambil hak orang, menzolimi hak orang yang belum menunaikan haji. Itu pun dah dapat pahala. Ya, kadang-kadang orang menunaikan haji ni tertipu dengan hawa nafsu dia. Sebab apa? Oh, aku nak pergi haji dah. Nikmat nak pergi haji. Ya, dapat haji yang kedua, haji yang ketiga. Itu lebih mengutamakan diri padahal dah melanggar. Melanggar iaitu haji ni tengok sebut. Bila mampu. Ya, dan haji pun diperintahkan oleh Allah sekali saja. Dan Nabi SAW pun menunaikan haji sekali saja. Seusia Nabi SAW jadi Rasul. Sekali. Padahal Nabi SAW tu dekat sekali nak pergi. Tak ada kuota pun. Tak ada boleh menghalang. Betul kan? Nabi SAW boleh pergi. Tapi Nabi SAW buat sekali nak bagi contoh teladan pada umat dia. Ya. Jadi jangan tertipu dengan dorongan hawa nafsu nikmatnya aku dapat menunaikan haji 2 kali, 3 kali. Ya, tak. Kita ganti. Kita pergi. Sebab yang kedua, yang ketiga tu dah sunat. Tapi sunat ini kena ukur bila dia bertemu dengan kewajipan yang wajib. Kita kena tinggal yang sunat tu. Ada lagi orang tak pergi menunaikan haji. Bayangkan kalau pergi tu walaupun katakan kuotanya 5%. Untuk orang yang pertama kali boleh pergi. Tapi kalau 5% tu diberi pada orang yang tak pernah pergi haji. Ada orang yang tak sempat pergi haji, mati dia. Sebab tak sampai waktu dia. Tapi kalau kita keluar dari kita tu, kurang-kurang boleh ganti pada dia. Yang buat rayuan dapat pada dia. Masya Allah. Betul kan? Ni kena beri perhatian. Dapat pahala banyak kita. Kita boleh ganti. Kita boleh pergi umrah. Kau pergilah umrah. Ya, tiap bulan kau pergi. Tiap bulan. Betul kan? Boleh saja duit banyak. Haji ni bagi peluang pada orang lain. Ya. Tu. Banyaknya orang tua yang belum menunaikan haji. Banyak. 50, 60 tak pergi lagi. Ketika itu dia masih sihat. Ya. Ni budak kecil dah bawa pergi haji. Belum balik lagi pergi satu keluarga. No, wait. Ya, ikut keutamaan. Ya, sebab haji itu bila ada syarat. Syarat dia ingat kita. Sebab itu ada ibadah yang tak boleh kita mendahului kepentingan peribadi. Ketika mana ibadah itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Itu pun bila ada kemampuan. Kemampuan kita kena compare dengan kemampuan orang lain. Orang lain ada kemampuan tapi usia dah 60. Tersekat sebab apa? Dia daftar dulu lambat. Tersekat di situ. Jadi kita berikan tempat kita itu untuk mereka itu. Masya Allah. Dan yang kelima, kewajipan kita sebagai seorang Muslim, rukun Islam itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah kewajipan kita setiap tahun, sebulan sekali dalam setahun. Baik, itu faedahnya iaitu ya, 5 jenis ibadah yang wajib kita tegakkan. Dan ia adalah ibadah yang wajib ditunaikan kesemuanya ikut ketentuan-ketentuan dia. Ya. Dan untuk menunaikan 5 ibadah ni, syarat nombor 1 dia adalah ilmu. Ya, wajib dia mempelajari satu persatu. Mulai daripada syahadatain. Makna itu. Belajar yang tu pun dah lama masa ambil. Wajib belajar. Banyak di kalangan umat Islam tak belajar tentang syarah syahadatain.
cara yang mana Al-Quran mengajarkan kita, cara yang mana Nabi SAW mengajar. Sebagaimana yang kita telah sebut sebelum ini, 5 kewajipan ni wajib kita belajar 5 perkara padanya. Apa dia? Ingat tak? 5 perkara. Maknanya, Pengertian. makna, Makna. rukun, syarat, perbuatan, Pembatan. dan akibat. Natijah. Barulah nanti akan berkesan membentuk kepribadian sebagai seorang Muslim, ya, yang berpenampilan Islami. Bukan hanya appearance, tapi dari sudut perlakuan. Islam tu hidup dalam diri dia. Barulah nampak indahnya Islam itu. Tapi sekarang Islam itu mati pada penganut-penganutnya. Ya, tak nampak. Ya, solat tidak, puasa tidak. Yang dia buat apa? Ya, melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Begitu juga ada orang yang menunaikan 5-5 dia buat, tak nampak juga Islam padanya. Sebab apa? Dia hanya melakukannya sesuai sebatas itu sebagai kewajipan rutinitas harian. Ya, sebagai aktiviti fizik. Just buatnya asal solat sudah. Ya, yang penting aku solat. Tapi tak dapat penghayatannya, tak dapat falsafah yang dibalik solat itu, apa akibat dia. Hanya sekadar solat. Solatnya hilang kekhusyukan, solatnya tak dapat membentuk kepribadian. Sedangkan 5 perkara ini, pokok ini, 5 asas dibangunnya Islam ini, ianya merupakan ibadah yang punya tujuan mulia. Allah wajibkan kita setiap ibadah yang 5 ni ada tujuan. Bukan saja-saja, satu tentu untuk menunjukkan sejauh mana kepatuhan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dalam menunaikan perintahnya. Itu nombor 1. Nombor 2, setiap ibadah itu memiliki konsekuensinya. The consequence of performing those ibadah ada. Ya, yang tersirat dalamnya bila kamu dirikan solat, apa yang kamu akan terhasil pada penampilan kepribadian kamu. Ni character building. Ya. Apa dia? Solat contoh tidak akan berguna jika orang yang melakukan solat itu tidak meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Hasilnya di situ. Betul kan? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau solat tetap rasuah, kalau solat tetap menipu, kalau solat tetap melakukan kemaksiatan, tak jaga lisan dan seumpamanya, buruk akhlak, su'ul adab, maka solat tu tak beri kesan pada dia. Solat bukan main, bukan hanya setakat solat wajib, solat sunat bukan main dia lagi sampai hitam dahinya. Tapi mulutnya jahat, kata-katanya kasar. Jadi something wrong somewhere in your solat. So you have to check. Rupanya solat yang dia dirikan tak ada kekhusyukan. Dia tak faham apa yang dia baca dalam solat. Dia lalai, dia melengah-lengahkan solat. Dia asal solat. Asal solat tak akan dapat membentuk pribadi yang terbebas daripada maksiat. Ya. Yang keduanya contoh adalah iaitu ketika mana dia melakukan puasa. Puasa itu ibadah, dia tak akan jadi manfaat. Tak jadi manfaat kalau tak ikut spesifikasi dan matlamat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Ketika orang melakukan puasa, kalau dia tak meninggalkan perbuatan-perbuatan keji seperti perbuatan apa? Ya, seperti perbuatan berkata keji. Kaulau zur. Ya. Sebab tu puasa disuruh kita, bila kita puasa orang kata-kata, orang kutuk, inni shaimun, aku puasa. Jadi salah satu tujuan puasa tu bukan hanya tahan lapar dahaga, tak. Itu automatically berlaku, tapi yang utama adalah untuk mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu yang menghasilkan sifat-sifat mazmumah, itu yang nak dibuang semuanya puasa. Curfew time. Istilahnya, istilah darurat waktu tu. Darurat apa? Jaga lisan, jangan bercakap yang bukan-bukan. Jaga telinga, jangan dengar yang bukan-bukan. Jaga mata, jangan lihat yang bukan-bukan. Bukan-bukan itu maknanya maksiat yang dilarang. Tapi kalau berpuasa, mulut jahat, telinga dengar maksiat, mata tengok maksiat, apa faedahnya? Dari sudut pembentukan karakter, maka tak terhasil. Keluar pada bulan Ramadan sebulan, bukan dapat pahala, dapat dosa. Sebab tu Nabi SAW sebut tentang puasa ni. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa, mereka lapar dahaga je, letih je. Warubba qa'imin saylahu warubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'abu was sahar. Berapa ramai pula orang yang berdiri bangun malam. Bulan Ramadan ada khusus. Bangun malam dia solat tarawih berdiri lama. Tak dapat apa-apa. Melainkan letih berjaga dan mengantuk. Letih berdiri mengantuk. Tak dapat apa-apa. Tu. Apa dia? Useless.
Tak berguna dia, ibadah dia. Tak berguna dari sudut apa? Wajib tetap wajib, puasa tu kena buat. Tak berguna in return apa dia? Natijah yang dia dapat, tak dapat hasil. Tanam pokok tak berbuah. Tanam pokok durian harap berbuah tapi keluar buah pun tidak. Ada faedah tak? Tak ada faedah. Ada faedah sikit aja. Faedah apa? Teduh, dapat teduh daripada pohon durian. Kalau nak dapat teduh, baik jangan tanam pokok durian, tanam pokok teduh yang di taman. Jadi apa guna puasa kalau tidak dapat membentuk kepribadian? Mulut jahat lagi. Tu nak tahan mulut ni salah satu cara efektif berpuasa. Sebab apa? Puasa tu menyempitkan laluan syaitan. Betul kan? Makanan tak ada proses waktu tu. Perut pun relax, tak ada kerja, santai je. Jadi darah pun sedikit saja yang flow, as usual. Syaitan pun tak dapat lalu, sempit. Tapi dalam keadaan tu juga tak dapat jaga juga. Maknanya diri dia tu yang syaitan. Nafsu dia terlalu kuat. Ya. Tu. Begitu juga haji dan zakat. Dia bukan hanya amalan zahir. Ni amalan yang berat ni. Ya, zakat berat. Cari duit juta-juta simpan dalam bank, tiba-tiba nak kena keluar zakat. Bukan dia. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang tak keluar zakat. Sebab zakat hak orang ramai. Dan zakat itu adalah pembersih harta kita. Ya, daripada sebarang syubhat dan sebagainya. Haji kemuncak yang paling sulit. Sebab tu dia sekali je seumur hidup. Nak tinggalkan rumah. Ya, dia adalah amalan yang melibatkan harta, melibatkan jasa dia, ya, melibatkan spiritual yang tinggi, buat preparation earlier. Sebab apa? Khawatir nanti bila balik disqualified. Bukan disqualified haji tu, tak, disqualified pahala dia. Balik-balik dia cerita bangga dia. Aku update status, tangkap gambar selfie waktu haji. Cerita pula dia pergi sini, bertuah sungguh aku sampai. Bertuah sungguh ketika Covid, orang lain tak boleh haji, aku dapat haji. Tu penyakit. Penyakit. Buat apa kamu update benda-benda macam tu? Untuk apa? Nak belagak pada orang. Oh, I'm the chosen one. Alhamdulillah. Bagus sebut Alhamdulillah. Tapi sebenarnya sedang kena talbis iblis. No need for you to show off. Amal ibadah ni bukan untuk show off. Nak tunjuk-tunjuk tak? Ya, ini penyakit media sosial ni. Semua nak di-update status. Daripada ya, aktiviti peribadi dalam rumah sampai ke ibadah. Semua nak di-expose. Untuk apa? Untuk apa? Cuba tanya. Ya. Apa faedah kamu buat demikian? Untuk dapat kepopuleran, untuk kepuasan hati. Itu semuanya tipuan syaitan. Sebab tu kita ni betul-betul kena belajar cara syaitan menipu manusia. Ini ilmu yang wajib dipelajari. Macam mana strategi dan taktik-taktik yang digunakan oleh syaitan. Kita buka Quran, kita akan jumpa. Ya. Ingat, inna syaitana lakum adu, fattakhizu adu. Ya. Jadi Allah ingatkan kita musuh kita adalah syaitan. Jadikan dia musuh. Kalau dia membisik perkara-perkara yang merugikan kita negatif, tahu itu syaitan. Jangan ikut. Jangan taat. Lawan. Jadi haji adalah merupakan ibadah. Ibadah yang memiliki tujuan. Untuk menjelaskan betapa kita ni sebagai seorang hamba. Da'ifun. Jiddan. Datang daripada tempat yang jauh. Sanggup untuk pergi ke tempat yang diperintahkan. Menunaikan haji di tanah haram itu. Yang meninggalkan segala kesenangan untuk tempoh yang lama. Bukan sehari dua. Ya, sebulan. 40 hari. Pergi situ. Dengan penuh ketundukan sebagai seorang hamba. Tiba-tiba situ nak show off pula. Nak menunjuk pula. Tinggal penyakit. Kamu tu seorang hamba. Semua perhimpunan manusia ketika itu tak ada mengenal taraf, kedudukan, kekayaan, pangkat. Tak ada. Kamu pemimpin ke, kamu imam Masjidil Haram ke, semua sama at that time. Supaya nak ingatkan nanti akan ada hari pertemuan yang lebih besar daripada itu. Analogi seperti kamu bertemu, berkumpul di padang Arafah nanti di Yaumul Mahsyar. So kenapa kamu bersikap seperti itu? Itu persoalannya. Ya, Masya Allah. Jadi ini ibadah ini akan bernilai, memberikan akibat yang baik bagi pelakunya bila dia memahami tujuan ibadah itu. Ya. Jadi kelima-lima ibadah ini adalah kewajipan seorang Muslim bila telah terpenuhi syarat padanya. Tidak boleh gagal, dia tidak boleh pilih. Ya, tidak ada pilihan baginya untuk memilih. Ada orang pelik bin ajaib, bulan puasa dia berpuasa bukan main lagi. Bersungguh dia, tapi solat tidak. Ya. Ini penyakit. Dan begitulah seterusnya. Sebab itulah Allah perintahkan kita tentang hak Allah Ta'ala yang 5 dia. Daripadanya nanti datang cabang-cabangnya. Allah ingatkan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Sambung subhanallah.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Tu Allah perintah, wahai manusia, ya ayyuhallazina amanu udkhulu. لا Ya ayyuhallazina amanu udkhulu. Ya, wahai orang beriman, masuk. Perintah ni, fi'il amar, udkhulu, masuk. Masuk mana? Agama ni, bila kamu dah jadi seorang muslim, you have to accept. Ya, secara total apa yang Allah perintahkan untuk berbuat dan apa yang Allah perintah untuk meninggalkan. Dua-dua ni berjalan seiringan. There is no choice for you. I would like to do this, that one I don't want to do. No. Not acceptable. Dah jadi hamba, ikut aturan. Jangan untuk pandai-pandai buat aturan baru. Boleh faham? Ya. Begitulah amal ibadah yang lain. Ya. Ini menunjukkan pokok bangunan Islam, iaitu amalan zahir. Ya, amalan batin mana? Tu yang dalam rukun iman. Kemudian apa lagi? Berakhlak, bermuamalah. Ya. Itu semuanya adalah kewajipan-kewajipan muslim yang tak ada kompromi di dalamnya. Sebab itu barang siapa yang melaksanakan segala rukun-rukun ini, yang 5 ini, maka dia seorang muslim yang sempurna imannya. Menunaikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui Nabi SAW. Dia tunaikan solat itu komplit, ikut yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Dia tunaikan solat seperti mana Nabi SAW menunaikan solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan begitulah ibadah yang lain. Jadi barang siapa yang meninggalkan keseluruhannya, dia kafir. Dia tak buat semua. Ya, muslim apa macam tu kalau semua tak buat? Betul kan? Macam kita lah pergi kerja. Masuk kerja. Saya ada pekerjaan. Pekerjaan apa kau? Pekerjaan saya engineer kat kilang. Masuk kerja hari-hari tak buat kerja apa. Masuk je duduk. Buat apa pun tidak. Ya, tidur lagi. Apa akibat dia tu? Ya, apa dia? Terminated lah. Kena pecat. Walaupun jawatannya engineer. Tapi tak buat apa-apa. Itu nak mendekatkan bahawan. Seorang muslim. Tapi tak buat apa-apa. Muslim apa? Kena pecat tu. Ya, Masya Allah. Jadi bila dia jadi seorang muslim, dia kena taat lah, patuh. Kena ikut undang-undang. Ya. Kalau tak nak ikut undang-undang, kamu cari tempat lain. Itu maksudnya. Ya, jadi barang siapa yang meninggalkan keseluruhan, dia kafir. Tapi dia ada perincian nanti. Ya. Barang siapa yang mengingkari salah satu daripadanya pun, kafir. Ingkar dia. Ya. Apa dia? Zakat tak wajib dah. Sekarang ni tak perlu zakat. Masyarakat semua dah senang, kaya. Tu dia. Dia bagi alasan ni. Tidak adil lah keluar zakat. Orang malas pun nak dapat duit kita. Aku kerja siang malam. Ya, kau ingat senang tadi. Dia bagi buah tu. Ya, maka itu adalah kekafiran. Tapi ada perincian yang di dalam bab hukum. Tapi itu secara umum. Ya, secara umum. Tapi secara ta'yinnya nanti orang itu akan ditegakkan padanya. Itu mahkamah pemerintah syariah, mahkamah syariah yang akan menetapkan hukum Islam. Ya. Kemudian barang siapa yang ini keseluruhannya, dia yakin semua ni, tapi mengabaikan. Ya, salah satu. Kecuali kalimah syahadah. Yang tu dia betulkan. Yang lain semua dia tak buat. Maka dia adalah orang yang fasik. Ya. Dia solat. Puasa tak. Ya. Dan begitulah seterusnya. Jadi, ini perkara yang sangat besar. Ya. Secara faedah-faedah umum. Yang kita dapat ambil daripada hadis ini. Kemudian. Ya. Jadi, tadi faedahnya adalah Allah wajibkan ni bertujuan. Allah tak ambil faedah pun daripada amal ibadah yang kita buat ni. Satu faedah pun Allah tak perlu. Kenapa? Ya. Allah adalah Al-Ghani. Wa antumul fuqara. Kamu tu fuqara, berhajat pada aku. Jadi Allah buat dia untuk kebaikan kita. Allah tak berhajat sebagaimana ayat tadi. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Ya. Tu Allah tak berhajat. Ya, Allah yang bagi kamu rezeki, Allah tak harap kamu bagi makan. Ya. Kamu tu perlu berhajat pada aku. Ingat tengok. Ya, ayat itu menjelaskan macam itu. Jadi, kemudian faedah seterusnya adalah kesemua 5 ibadah ni wajib dipelajari. Wajib dipelajari. Belajar tentang rukun. Di 5 perkara tadi. Contoh tentang syahadah. Apa makna syahadah yang benar? Sebab ada orang memahami la ilaha illallah itu sebagai la rabba illallah. Ya, atau la khaliqul illallah. Ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya, tidak ada pencipta melainkan Allah. Kalau itulah memahaminya, salah. Sebab apa? Orang-orang kafir pun memahami seperti itu.
Mereka tak akan kata yang buat alam ini adalah patung-patung sesama mereka. Tak akan. Bila ditanya, mereka akan sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Quran sebut sendiri tentang latar belakang orang kafir itu. Kalau kamu tanya orang kafir itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Orang kafir. Jadi kalau itulah cara pemahaman, salah. Jadi maksudnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini kalau kita tanya soalan ni kepada sebahagian umat Islam, kita buat survey, ya, kita akan dapat jawapan seperti itu. Jawapan seperti mana orang kafir jawab, iaitu tidak ada yang mencipta melainkan Allah. Padahal bukan itu jawapannya. Nampak tak? Itu baru basic. Ni soalan basic, tapi perkara yang nombor satu, tauhid. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kalimatut tauhid, yang dengannya diutuskan seluruh rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Tak ada satu rasul pun yang datang melainkan membawa perkara ini. Menunjukkan wajib ni. Tapi ini diabaikan. Tak dipelajari. Jadi macam mana nak dapat seorang ataupun kepribadian Muslim yang tangguh, yang tepat berjalan di atas agamanya? Maka itulah kita lihat kucak kacir umat Islam. Ya, mereka berada dalam kejahilan. Sama ada mereka sedari atau tidak, kerana mereka telah diacu dengan sistem yang ada sekarang. Sebab itulah hendaklah dibetulkan, hendaklah diajari anak-anak ini dengan tauhid yang benar. Ya, semua nabi-nabi yang diutus mengajak kepada kalimah ini, besar kalimah ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Ya, itu contoh banyak ayat kalau kita buka Quran. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah fa'buduh. Ya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Itu ketika mana ya rasul diutuskan di tengah umat manusia, maka ini di antara seruan mereka. Nabi SAW ajak umatnya qulu la ilaha illallah tuflihu, dan banyak sekali. Ya, kalimah ini kalau kita pelajari satu buku tebal, kena faham. Wajib. Ya. Jadi hidup ini dalam rangka untuk kita menunaikan kalimah syahadatain ini. Ya. Iaitu menunaikan hak Allah, menunaikan hak Rasul. Dan Allah ciptakan alam seluruhnya disebabkan oleh kalimah ini. Besar tak kalimah ini? Besar. Ya, seluruh kejadian di dunia yang berlanjut sampai ke negeri akhirat, semuanya disebabkan kalimah la ilaha illallah. Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya untuk menegakkan kalimah ini. Syurga dan neraka pun diciptakan untuk membalas makhluk yang dibebani dalam melaksanakan kalimah ini. Kerana kalimat inilah pula Allah menguji manusia dengan ya tauhid, yakni sesembahan selain Allah. Ya, kamu nak sembah Allah, nak ikut Rasul, atau kamu nak ikut para tauhid itu, berhala-berhala dan orang yang mengajak kepadanya. Kerana kalimah ini pula maka jihad fi sabilillah memiliki erti yang penting. Menegakkan agama kalimatul auliya, iaitu kalimah la ilaha illallah. Para syuhada mendapatkan derajat yang tinggi. Ya, kerana kalimah ini. Ya, kerana kalimah ini pula lah seseorang itu dimuliakan oleh Allah atau direndahkan oleh Allah. Kerana kalimah inilah kiamat ditegakkan. Ya, kerana kalimah inilah maka seseorang itu akan meraih keberuntungan atau kerugian di negeri akhirat. Oh, itu baru satu, banyak lagi penjelasannya. Maka ya, tugas kita adalah sangat besar, tugas kita sangat banyak, tapi masa yang ada pada kita sedikit. Sebab itu jangan dibazirkan masa untuk sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Sebab itu nanti akan datang hadis tentang bab pengurusan masa dalam kitab Arba'in ini. Jadi semua ibadah ini saling terkait di antara satu sama lain, tak terpisahkan. Ya, dan semua ibadah ini yang ditetapkan bagi dilakukan oleh hamba-Nya bukan untuk membebankan dia. Allah Ta'ala sekali-kali tak membebankan kita, tapi untuk memberikan manfaat bagi kita. Apa manfaatnya setiap ibadah? Bermanfaat. Ya, kita mendirikan solat, ada manfaat tak? Ada manfaat. Manfaatnya kita lebih dekat pada Allah. Ya, kita lebih cinta, sayang pada Allah. Allah pun sayang pada kita. Ya, kalau ditinjau dari sudut ilmu kemanusiaan kesihatan pun, solat itu salah satu jalan untuk kita sihat. Betul kan? Satu sihatnya di sudut apa? Istirahat. Istirahat apa? Ketika itu kita lupa seluruh urusan dunia. Kita fully konsentrasi pada Allah. Dapat ketenangan jiwa. Release stres. Nampak tak? Solat tu sebagai aspek psikologi. Ya, psikologi apa? To eliminate stress. To eliminate fear. Ya, buang seluruh kegelisahan, ketidaktenteraman terhadap
Ya, kerusikan dunia. Tenang kita, lapang kita. Seolah-olah macam solat tu to recalibrate ourselves. Fine tuning, buat alignment baru. Keluar daripada solat, kita jadi orang yang baru. Refreshing, refresh diri kita. Itulah solat yang bermanfaat. Maka lebih dekat daripada Allah. Tenang lebih jiwanya. Tidaklah lepas solat bagi mesrabut dia. Tu something wrong somewhere in he or her solat. Faham? Jadi jangan asal solat. Ingat kaedah ni. Jangan asal solat. Ya. Baik. Jadi ini di antara faedah-faedah ringkas yang kita perolehi daripada 5 binaan Islam. Jadi Nabi SAW umpamakan 5 perkara ini seperti sebuah bangunan. Sebuah bangunan dia akan berdiri, dia akan kukuh dengan adanya tiang-tiang. Tiang-tiang dia, bangunan. Begitu juga dengan foundation dia. Sebab itu 3 perkara, iaitu iman, Islam dan ihsan boleh digambarkan, ilustrasikan sebagai sebuah bangunan yang sempurna. Atau sebatang pohon. Yang berada di bawahnya, yang tak kelihatan, itulah dia iman. Ya, amalan hati, iman, foundation. Kukuh iman akan ditopang oleh, iaitu tiang-tiangnya. Tiang-tiangnya adalah batang pokok ataupun tiang pada bangunan. Inilah dia 5 tiang yang menyangga bangunan, the structure. Ya. Kemudian ihsan tu apa? Hasil dia. Ya, maka terhasillah sebuah rumah yang indah, sempurna, dapat didiami. Terhasillah sebuah pohon yang menghasilkan bunga buah yang enak dimakan. Itulah dia complete tree. Ya, interrelated, cannot be separated. You cannot separate it. Iman, Islam dan ihsan. 3 perkara ini wajib kita raih. Dan semuanya itu datang daripada penjelasannya secara terperinci dari Quran, dari hadis. Sebab itu para ulama datang memudahkan kita. Para ulama susun buku-buku kitab-kitab. Dalam bab ini, contoh syarah syahadatain, mereka mengkaji, mengambil daripada ayat Quran, letak di satu bab, di satu tajuk. Begitu juga dalam bab yang berkaitan dengan binaan Islam, solat, ambil ayat daripada solat dalam Quran. Kemudian ambil daripada hadis, susun bab, lengkap, sempurna. Dalam bab ihsan, dia ambil ayat-ayat berkaitan dengan ihsan, sifat-sifat mazmumah, mahmudah, semua disusun. Kemudian dijelaskan bagaimana untuk terapinya, bagaimana untuk execute seluruh amalan itu. Masya Allah. Jadi hidup kita ini mesti dekat dengan ilmu, mesti dekat dengan kitab-kitab, mesti dekat dengan Al-Quran, mesti dekat dengan hadis Nabi SAW. Tapi kenyataannya, cuba pergi ke rumah-rumah kaum muslimin. Apa yang ada dalam rumah kita, rumah mereka itu? Majoritinya sulit untuk melihat ada kitab. Yang ada adalah keperluan dunia. Rumahnya penuh dengan perabot mewah, sampai sempit rumah nak jalan. Penuh dengan aksesoris, hiasan-hiasan. Banyak sekali di dinding gambar dan sebagainya. Ya, di dapur penuh dengan kelengkapan-kelengkapan dapur. Tak salah. Tapi yang salahnya di mana? Yang salahnya tidak ada cerminan kehidupan sebuah rumah yang mencerminkan keberbedaan Muslim. Kitab-kitab tidak ada. Quran tafsir tidak ada. Padahal dia perlu berhajatkan tafsir Quran itu untuk memahami Quran. Quran terjemahan pun tidak ada. Buku-buku yang menjelaskan tentang solat tidak ada. Buku-buku yang menjelaskan tentang kewajipan-kewajipan lain, semuanya tidak ada. Apa yang ada? Yang menakjubkan ada surat khabar. Banyak surat khabar bersusun rapi, elok bukan main susun. Majalah-majalah banyak. Dia peminat majalah tentang apa? Pokok-pokok bunga. Macam-macam majalah ada kat dia. Ya, dia minat tentang apa? Hiburan. Banyak majalah hiburan. Semua tidak mendatangkan faedah, merugikan. Jadi kita kena sedarkan masyarakat. Jadikan rumah kita sebagai rumah yang penuh berkah. Ya. Jadi desain rumah kita tu, apa yang ada dalam rumah kita tu mencerminkan kita ini. Sama ada kita seorang yang cinta akhirat atau cinta dunia. Sama ada kita yang berjalan di atas naungan wahyu atau naungan nafsu. Ni ingat. Ya. Masya Allah. Betapa umat Islam perlu segera dikembalikan kepada caranya kehidupan para salafus soleh. Ya, kehidupan para sahabat Nabi SAW. Yang mengutamakan akhirat lebih daripada dunia. Dan inilah yang kita pelajari dalam Syama'il Muhammadiyah dulu. Dalam satu bab tentang kehidupan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW kata sebuah apa dalam hadis? Aku tak risaukan tentang kefakiran, kesusahan, kemiskinan. Aku tak risau. Yang aku risau bila dunia dibentangkan kepada kamu. Dan itulah zamannya. Dan inilah zamannya. Di mana umat Islam terkasima dengan dunia.
Nampak tak? Tengok Allah uji kita dengan COVID. Yang manusia wirid sibuk apa? Kesusahan dunia. Betul kan? Sulit, duit tak ada, apa-apa. Tapi mereka tak pernah berucap musibah yang kita hadapi ni sampai sekarang Allah tak angkat disebabkan oleh dosa-dosa kita. Disebabkan oleh maksiat-maksiat yang kita buat. Disebabkan jauhnya kita daripada agama. Disebabkan jauhnya kita daripada sumber agama. Ini very minimal. Sedikit sekali orang berucap seperti ini. Padahal itulah dia puncanya. Itulah yang sepatutnya dia ucapkan. Selama mana kamu tak kembali kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, selama itulah Allah akan biarkan kamu terkapai-kapai mencari jalan untuk menyelesaikan apa yang aku timpakan pada kamu. Ini dia. Ya, sebab itu jalan untuk menyelesaikan ujian musibah yang Allah timpakan tak lain dan tak bukan kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada cara dunia. Cara dunia itu hanya sebahagian. Tapi yang lebih utama adalah sama-sama kita sebagai umat Islam, daripada pemimpinnya sampai kepada rakyatnya, beristighfar, bertaubat, memperbaiki amalan, yang mendekatkan diri pada Allah, di samping usaha-usaha manusia seperti mana yang dijalankan dari sudut kesihatan. Jangan kesihatan itu yang mendominasi. Kerana yang mendatangkan sakit itu adalah Allah. Yang akan berhak untuk mengambilnya bila-bila masa adalah Allah. Kamu buatlah macam mana kecanggihan teknologi, vaksin dan sebagainya, kalau Allah tak izinkan, tak akan berlaku. Maka jalannya segera adalah Allah ingatkan kita, Allah hantar surat peringatan kepada kita menerusi COVID yang halus ini untuk kita kembali kepadanya. Kerana telah terlalu lama kita lena. Alpa. Sejak muda dulu kita alpa kepada Allah. Sampai tua pun tetap alpa kepada Allah. Tetap lagi hubbud dunia. Ya, tetap lagi disibukkan dengan dunia. Jauh daripada Allah. Cuba lihat masjid. Ya, ditutup, dibuka kembali pun orang yang sama juga datang. Only 5 to 10% representation of the whole kawasan tersebut. Bukankah ini tanda yang sangat jelas? Manusia tak ambil pelajaran dan pengajaran. Allah datang musibah yang seperti ini pun masih lagi degil. Belum lagi Allah datangkan musibah yang lebih parah. Ya, dan kita berharap itu tidak berlaku. Semoga Allah menjauhkan kita semuanya daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita terhadap hak-hak Allah. Semoga dengan memahami rukun Islam yang 5 ini, hendaklah umat Islam keseluruhannya kembali untuk menunaikan hak Allah Taala, yaitu hak syahadatain, hak solat, hak puasa, hak zakat dan hak haji. Ya, wallahu a'lam. Itulah di antara kesimpulan ringkas yang kita ambil daripada hadis yang ketiga, yaitu sabda Nabi SAW, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Ya, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu persaksian tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sentiasa menjaga dan menunaikan seluruh ibadah tersebut dengan sebaik mungkin. Dengan itu kita akan menjadi seorang muslim yang sejati, mukmin yang sejati. InsyaAllah panjang umur. Kita akan berpindah pada hadis yang keempat, iaitu tentang penciptaan kita sebagai manusia. Allah jelaskan menerusi lisan Nabi SAW tentang penciptaan manusia dan telah ditetapkannya takdir bagi setiap orang. Ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah, kewajipan seorang hamba. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya adalah limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Jadi kita bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur, sebagaimana kata Nabi SAW, wa ana akuna abdan syakura, dengan menunaikan hak Allah. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kekurangan, kesilapan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita kesemuanya dan memperbaiki urusan kita kepada yang lebih baik. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti di dalam syurga Firdaus bersama dengan pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bersama dengan Nabi SAW, yang sedang kita mengambil faedah daripada ucapan-ucapan Nabi SAW, iaitu hadis yang sedang kita bacakan ini. Di dalam syurga Firdaus, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.